Cara mudah kayakan diri setiap kali terima gaji. Cara mudah untuk kayakan diri setiap kali terima gaji. Jadi alhamdulillah ini adalah perkongsian saya pada malam ini, iaitu bagaimana kita nak mengkayakan diri kita walaupun kita menerima gaji. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan atas dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Sesiapa yang nak faham tentang ilmu emas, sila baca buku yang ditulis oleh mentor saya. InsyaAllah dengan tuan-tuan baca buku ini, tuan-tuan akan faham kepentingan emas, apa yang nak buat apabila harga emas turun dan sebagainya berkaitan dengan emas, insyaAllah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, setiap orang ni yang bekerja, dia akan ada satu masa, yakni pada setiap bulan dia ada tarikh untuk diterima gaji. Dan apabila terima gaji tersebut, dia mesti ada perancangan-perancangan yang dia nak buat melalui gaji yang diterima tersebut. Jadi macam mana kita nak menjadi orang yang makan gaji tetapi tetap kaya? Jadi selain daripada buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, saya juga rujuk buku yang ditulis oleh Tuan Samsudin Kadir. Tuan Samsudin Kadir, buku yang ditulis oleh beliau ialah Makan Gaji Tetapi Kaya. Makan Gaji Tetapi Kaya. Dan dia tulis juga mengapa gaji kita sama tetapi harta kita tidak sama. Mengapa gaji kita sama tetapi harta kita tidak sama. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, yang ditulis oleh Tuan Samsudin Kadir ni di dalam buku Makan Gaji Tetapi Kaya, dia tulis ada beberapa tip yang kita perlu ikuti supaya kita makan gaji tetapi tetap juga kaya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama sekali, langkah yang pertama, saya berkongsi 4 poin. Jadi poin yang pertama ialah bayar diri sendiri dulu. Apabila kita dapat gaji, pertama sekali bayar diri sendiri dulu. Nah, bayar diri sendiri ni maksudnya apa? Maksud daripada bayar diri sendiri macam mana? Bererti kita menyimpan. Bererti kita menyimpan. Berapa banyak yang perlu kita simpan? Berapa banyak yang perlu kita simpan? Kalau tuan-tuan ada buku yang ditulis oleh Tuan Samsudin Kadir, boleh rujuk pada 108. Buku Makan Gaji Tetapi Kaya pada muka surat 108. Apa yang ditulis oleh Tuan Samsudin Kadir bagi tahu setiap kali kita dapat gaji apa yang kita perlu bayar dulu. Apa yang kita perlu bayar dulu? Sebenarnya dia kata apa? Yang kita perlu bayar ialah benda-benda lain. Hutang apa semua. Tetapi selepas daripada hutang, yang kedua yang kita perlu bayar ialah diri kita sendiri. Yang kita kena bayar ialah diri kita sendiri. Biasanya apabila kita dapat gaji, kita akan selesaikan hutang dulu. Selesaikan hutang apa? Perlu selesaikan hutang rumah, hutang kereta, pembiayaan peribadi, kad kredit, skim ansuran mudah, utility, penyelenggaraan kereta dan juga 1001 jenis perbelanjaan. Yang ini kita akan usaha untuk membayar setiap bulan. Nah, dan seterusnya daripada kita bayar komitmen yang tadi tu, seterusnya daripada gaji yang kita ada ni, kita perlu bayar diri sendiri dulu. Kena bayar diri sendiri dulu. Sebelum kita berbelanja, kita guna duit kita tu untuk perbelanjaan yang lain, kita bayar diri sendiri dulu. Apa yang dikongsikan oleh Tuan Samsudin Kadir di dalam buku Makan Gaji Tetapi Kaya, dia bagi tahu terlebih dahulu kita perlu ambil 20 hingga 25% daripada gaji kita, supaya dibayar kepada diri kita sendiri dulu. Untuk bayar kepada diri sendiri dulu. Sebab apa? Ini adalah satu proses untuk kita menghargai usaha yang kita buat selama sebulan tadi. Untuk sebulan tadi, untuk apa? Untuk kepentingan jangka masa depan kita. Jadi kita tidak menghargai hidup kita ini sekiranya pada setiap bulan kita bayar wang itu hanya kepada bank dan juga orang lain. Jadi tuan-tuan, pertama sekali kita perlu ada apa? Kita perlu bayar kepada diri sendiri dulu sebanyak mana? Iaitu 20%. Ini bukan dana kecemasan. Ini adalah simpanan. Dan di mana kita perlu simpan duit-duit tadi? Di mana kita perlu simpan duit-duit tadi? Antara yang paling biasa sekali ialah kita simpan dalam ASB ataupun tabung haji. ASB ataupun tabung haji sebagai simpanan kita. Jadi pindahkan wang itu ke dalam bank yang berlainan secara berasingan. Boleh kita buat beberapa jenis bank. Kita letak dalam bank A, bank B, bank C, tabung haji, ASB, ASB 1, ASB 2. Dan kita pelbagaikan tempat kita menyimpan tadi.
Dan kita pindahkan duit itu ke dalam akaun kita yang tidak ada kad ATM. Contohnya yang terbaik ialah tabung haji ASB 1, ASB 2 ataupun di dalam bentuk emas. Jadi Tuan Samsudin Kadir juga dia recommend, dia cadangkan juga simpan di dalam bentuk emas. Sebab apa? Emas ni tidak ada kad ATM. Dan kalau tabung haji tidak ada kad ATM, insya-Allah ASB pun tidak ada kad ATM. Kalau kita simpan dalam akaun bank biasa ni, dia ada kad ATM. Jadi memudahkan kita untuk menggunakan duit tersebut. Jadi tuan-tuan boleh simpan dalam tabung haji, ASB, emas ataupun lain-lain platform yang kita boleh simpan. Jadi seterusnya ialah bila berbelanja kita hanya kayakan orang lain. Sebenarnya apabila kita berbelanja, selepas daripada pertama sekali kita settlekan hutang kita semua, yang kedua kita menyimpan, bayar diri kita sendiri melalui menyimpan. Berapa banyak kita nak simpan? 20% daripada gaji. Yang ini disarankan oleh Tuan Samsudin Kadir. Dan bila berbelanja ni sebenarnya apabila kita berbelanja, sebenarnya kita mengkayakan orang lain. Apabila kita berbelanja, kita mengkayakan orang lain. Apabila kita menyimpan, kita mengkayakan diri kita. Kita akan mencapai impian kita pada masa akan datang dengan kita membuat simpanan. Macam mana kita nak beli rumah, nak beli tanah, nak beli kereta, kalau kita tidak ada duit simpanan sekarang? Takkan kita nak berhutang? Jadi mesti kita ada sedikit sebanyak simpanan kita sendiri. Dan apa kelebihan emas ni? Apa kelebihan dan seterusnya yang keempat ialah simpan dalam bentuk emas jika gagal menyimpan dalam bentuk duit. Sesiapa yang gagal membuat simpanan tadi, yakni bayar diri sendiri sebanyak 20% tu, dia gagal. Contohlah dia simpan juga dalam tabung haji ataupun simpan juga di dalam ASB. Sampai satu tahap duit dalam ASB dia, ada tabung haji dia tu dah meningkat. Dia pun kata dia dah gatal tangan dah, dia nak guna juga duit tersebut. Maka berlaku juga kebocoran wang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang yang ada masalah dalam simpanan cash ni, sebaiknya kita simpan di dalam bentuk emas. Simpan di dalam bentuk emas. Tuan-tuan, ramai sangat orang yang bekerja bertahun-tahun. Kerja bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kerja bertahun-tahun tetapi tidak ada simpanan. Tidak ada simpanan. Tuan-tuan, tahun lepas punya kajian pada tahun 2020, 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Maksudnya daripada 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan RM1,000 dan hanya 25 orang sahaja ada simpanan melebihi RM1,000. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Contoh berlaku apa-apa kecemasan, dia akan menyusahkan. Satu diri sendiri dah susah, jadi dia susahkan anak-anak dia ataupun mak ayah dia ataupun adik-beradik dia, orang keliling dia. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu ada sedikit sebanyak simpanan reserve cash di dalam sebagai simpanan kita di dalam akaun bank kita. Jadi tuan-tuan, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan satu video daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kenapa simpan emas, apa kelebihan simpan emas. Jadi jom kita sama-sama tonton video yang daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, insya-Allah. Jadi solusi masalah menyimpan selesai dengan emas. Pengalaman saya dah mungkin saya simpan emas, saya sampaikan pula ilmu emas sebab saya rasa ilmu ni, saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang. Sebab emas memberi impact yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tuan-tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Banyak orang bekerja bertahun-tahun, pendapatannya banyak, tapi simpanannya tak ada. Ini proven tuan-tuan. Simpanan tak ada, last sekali yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak, masalah hutang. Harta tak ada. 3 punca bagaimana duit gaji boleh bocor. Dan gaji macam pai air, masuk macam pai air, keluar macam air terjun. Jadi tuan-tuan, demikian Allah SWT, duit ni adalah emas ni merupakan satu alat yang perlu, yang sangat-sangat berkesan untuk kita gunakan sebagai alat simpanan. Dan orang yang ada masalah dalam membuat simpanan, dia akan apabila dia ambil duit, dia simpan emas, maka masalah tersebut selamat. Jadi tuan-tuan, saya sendiri, ni kisah saya sendiri. Saya sendiri ni daripada 2018.
Daripada 2018 saya dah mula buat ASB financing. Saya dah buat ASB financing. Sambil tu saya dah mula menyimpan emas bersama Public Gold dan saya buat ASB financing. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku pada setiap tahun? Pada setiap tahun bulan Januari, orang yang buat ASB financing ni, dia bayar setiap bulan kepada bank dan duit saya masa tu saya buat 50,000. Jadi saya buat loan 50,000 masuk kepada ASB. Dan bulan-bulan saya bayar kepada CIMB lah, saya buat dengan CIMB. Jadi apa yang berlaku pada setiap Januari, ASB akan mengumumkan terima dividen sekian-sekian banyak. 4%, 5%. Jadi duit-duit tadi tu saya simpan ASB dalam ASB. Saya buat ASB financing ni untuk jangka masa 5 tahun lah. Untuk jangka masa 5 tahun. Tapi apa yang berlaku, setiap kali bulan Januari saya akan dapat dividen dan tetap juga dividen tu saya guna. Saya ambil duit dividen tu untuk guna keperluan-keperluan yang saya perlu settlekan. Jadi tetap juga bocor. Sebab apa? Dia dalam bentuk duit. Sebab duit ni memang sifat dia duit ni memang sifat dia tujuan dia dicipta adalah untuk apa? Untuk berbelanja. Jadi termasuk diri saya nak simpan ASB financing ni, buat ASB financing supaya for saving. Maksudnya bila saya tak usik dividen tadi, dia akan jadi compounding. Dia ada satu benda panggil compounding. Dia compound. Setiap tahun akan compound. Setiap tahun akan compound. Jadi kalau dalam jangka masa panjang, jadi duit dividen tu sentiasa meningkat. Jadi saya masalah saya sendirinya macam mana? Dapat saja dividen, saya guna duit dividen tu untuk keperluan-keperluan saya. Okey, tahun seterusnya pula terima lagi duit dividen, saya guna juga. Dan apabila saya memulakan kerja, saya tambah lagi buat ASB financing sebanyak 200,000. Tambah lagi 100,000, saya buat bank yang berlainan. Tapi benda yang sama juga berlaku apa? Apabila dah dapat dividen, saya guna juga duit tadi. Bulan 1 dapat dividen, bulan 2, bulan 3 dah habis dah duit tersebut. Jadi tuan-tuan, sebenarnya apabila kita dalam bentuk emas, dalam bentuk duit ni, kita sentiasa nak berbelanja. Sebab apa? Naluri manusia ataupun memang tujuan duit dibuat ni adalah untuk dibelanjakan. Jadi masalah kebocoran wang ni tetap juga berlaku bagi masalah macam saya simpan ASB pun berlaku juga kebocoran wang. Sebab apa? Saya akan guna. Padahal benda tu bukan benda kecemasan ataupun urgent pun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesiapa yang memulakan simpanan emas, insya-Allah emas ni dapat membantu bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, malah beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Apabila dia mula menyimpan emas, masalah menyimpan dan juga kebocoran wang dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Dan saya sendiri pun tengok kesan kepada diri saya sendiri, apabila saya memulakan simpanan emas, maka simpanan saya bertambah setiap tahun. Jadi setiap tahun simpanan saya bertambah. Dan saya tak jual emas-emas saya ni kecuali pada 3 keadaan sahaja. Pertama sekali apabila tidak ada berlaku apa-apa kecemasan. Contohlah berlaku kecemasan, baru saya akan jual emas-emas yang saya simpan ni. Yang kedua, saya tidak akan menjual emas ni kecuali emas tu dapat membeli aset yang lebih mahal seperti tanah ataupun rumah. Jadi apabila emas-emas yang saya kumpul ni dah cukup, insya-Allah satu hari lagi saya akan jual dan saya akan beli tanah dan bina rumah atas tanah sendiri, insya-Allah. Dan saya juga tidak akan jual emas kecuali apabila matlamat keuangan saya tercapai. Contoh sebagai apa? Nak pergi umrah ataupun haji. Jadi untuk pergi umrah dengan haji pun saya simpan dalam bentuk emas, dan apabila saya dipanggil untuk pergi umrah ataupun haji, insya-Allah masa itulah emas-emas tersebut akan dijual untuk digunakan sebagai modal untuk pergi haji tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukan satu orang, bukan dua orang, malah beratus-ratus orang, beribu-ribu orang apabila dia memulakan simpanan emas, maka simpanan dia bertambah daripada tahun ke tahun. Sebab apa? Naluri manusia terhadap emas semakin dilihat semakin nak menyimpan. Sebab apa? Emas ni bentuk dia cantik, dan apabila dia ada 1 gram, dia akan nak gram yang kedua. Dia ada 2 gram, dia nak gram yang ketiga. Dia ada 10 gram, dia nak ada gram yang ke-11. Sebab apa? Ini adalah fitrah ataupun lumrah manusia.
Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Sifat anak Adam ni, sifat manusia ni, apabila Allah SWT bagi, apabila Allah SWT bagi kepada dia satu lombong emas. Bayangkan satu lombong emas, satu lombong tu adalah semua emas. Maka dia bercita-cita untuk dapat lombong emas yang kedua. Dan apabila dia dapat lombong emas yang kedua, dia nak lombong emas yang ketiga. Sampai bila keinginan manusia kepada nak tambah emas-emas ni, sehingga debu-debu menutup mata dia, nak menutup mulut dia, menutup hidung dia. Maksudnya apabila dia mati sahaja, keinginan dia kepada emas ni tak ada. Jadi tuan-tuan, emas ni adalah satu fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap manusia. Semua manusia suka kepada emas. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah dulu-dulu, orang yang hebat, orang yang kaya yang terdahulu ialah orang yang ada banyak emas. Dan orang sekarang pun, orang yang ada banyak emas, dia ni orang yang kaya lah. Begitu juga kemewahan-kemewahan syurga, Allah Ta'ala bagi kepada ahli-ahli syurga ni ialah berupa emas, gelang-gelang berupa emas, dan juga perhiasan-perhiasan yang lain lah. Dan ada juga bangunan-bangunan, rumah-rumah ahli syurga ni Allah SWT buat daripada emas. Jadi tuan-tuan, emas ni perhiasan dunia dan juga perhiasan di akhirat. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ada masalah kebocoran wang, maksudnya bekerja bertahun-tahun tapi tidak ada simpanan, saya sarankan, bukan saya sarankan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, dan juga Tuan Azizi Ali, pengarang buku Jutawan daripada planet Jupiter, serta Tuan Samsudin Kadir. Tuan Samsudin Kadir ni juga antara buku dia yang lain, Beli Emas. Jadi ketiga-tiga mentor ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Tuan Samsudin Kadir dan juga Tuan Azizi Ali, menyarankan untuk kita memulakan simpanan emas untuk elak daripada apa? Untuk elak daripada duit kita ni bocor. Ramai orang dah berjaya melalui simpanan emas. Alhamdulillah, dengan simpanan emas ni, kekayaan dia, simpanan dia bertambah daripada tahun ke tahun. Jadi saya pun dah merasai benda tersebut, dan saya nak tuan-tuan yang masih belum memulakan simpanan emas, supaya tuan-tuan pun dapat menyelesaikan masalah tuan-tuan ini. Jadi setiap penyakit ada ubat dia, begitu juga penyakit boros, ubat dia ialah dengan simpanan emas. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri, sedikit perkongsian berkaitan dengan syarikat Public Gold. Syarikat Public Gold ni, kita boleh menyimpan emas hanya bermula dengan RM100 sahaja. Tuan-tuan boleh memulakan simpanan yang pertama bermula dengan RM100 sahaja, ataupun dengan 1 gram emas. Dengan 1 gram emas. InsyaAllah dengan permulaan tuan-tuan simpan 1 gram emas setiap bulan, simpan 1 gram, InsyaAllah kita akan capai 1 kilogram emas. Jadi tuan-tuan, langkah yang pertama, perjalanan 1000 langkah ni bermula dengan langkah yang pertama. Begitulah simpanan emas. Untuk capai 1000 gram emas yang pertama, bermula dengan 1 gram emas dulu. Jadi tuan-tuan, mulakan simpanan sekarang. Jangan bertangguh, jangan berlengah-lengah. Sebab apa? Masa tidak menunggu kita. Gaji kita akan terima setiap bulan, tetapi sentiasa bocor. Rugilah bekerja bertahun-tahun tetapi tidak ada apa-apa simpanan. Jadi apabila tuan-tuan simpan emas, jadi tuan-tuan akan tengok, akan lihat simpanan tuan-tuan meningkat setiap tahun, setiap bulan dan setiap tahun. Jadi untuk memulakan simpanan emas, boleh kontak mana-mana dealer Public Gold, ataupun tuan-tuan boleh kontak saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas pertama bermula RM100 sahaja, ataupun 1 gram, sehingga tuan-tuan mencapai 1 kilogram dengan pendidikan daripada ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh mentor-mentor saya kepada tuan-tuan juga, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang bersama-sama saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan dan panjangkan umur tuan-tuan. Dan saya doakan yang like, share, komen live saya pada malam ini dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.